Oke. 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia, sambungan daripada tajuk yang kita telah bincangkan ketika bersemuka. Pergerakan dan pertumbuhan manusia, sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak. Pengecutan dan pengenduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Jadi otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Jadi setiap pasang otot yang bertindak balas itu bergerak secara berantagonis. Dikatakan antagonis ya, kalau satu mengecut, satu mengendur. Dan pergerakan otot-otot ini membolehkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang dan merangkak. Jadi manusia ni terdiri daripada awak tengok gambar di sebelah kanan, awak perhatikan terdiri pada otot-otot dan juga rangka. Dan kalau awak perhatikan di sini adalah lengan. Lengan mempunyai dua jenis otot, yaitu otot yang di bahagian atas dipanggil otot bicep, dan otot tricep. Dan kita ketika membengkokkan tangan, bahagian atas mengecut, otot yang di bawah ni mengendur. Dan apabila kita meluruskan tangan, otot tricep yang di belakang lengan ini akan mengecut, dan otot bicep mengendur, membolehkan kita untuk meluruskan tangan. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Dan kalau perhatikan di sini ada beberapa sendi, badan kita ni terdiri pada banyak-banyak sendi. Dan sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contohnya sendi engsel pada siku. Sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contohnya adalah sendi pada tengkorak. Tengkorak kepala kita ni ada sendi, jadi tak dapat bergerak. Kemudian kalau perhatikan bagaimanakah contoh sendi bergerak. Sendi engsel ni dipanggil sendi engsel sebab dia pergerakannya hanya boleh 180. 180 kah? Ni. Kemudian ada berapa jenis otot tadi? Yang di bawah dipanggil otot tricep, yang di atas ialah otot bicep, di antara tulang, dan juga otot dipanggil tendon. Dan kita ada ligamen. Ligamen adalah menyambungkan tulang dengan tulang. Jadi ini membolehkan sendi engsel itu menggerakkan tulang pada tangan atas dan juga pada lengan bawah, iaitu di antara radius dan juga ulna. Jadi radius bersambung dengan otot bicep, ulna bersambung dengan otot tricep. Ligamen ialah tisu yang menghubungkan, yang bersifat liat, kenyal dan kuat, menyambungkan dua tulang. Kini kita ada ligamen yang menyambungkan tulang atas dan tulang bawah. Dan sifat yang kuat dan kenyal ini membuatkan ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Kemudian kita lihat pula yang seterusnya, otot. Kalau awak lihat kepada sel-sel otot, inilah bentuk dia. Kalau awak lukis, dia ada panjang, kemudian awak nampak ada nukleus kan. Ada bintik-bintik nukleus. Otot adalah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Dia bentuk dia selari. Dan otot mengandungi mitokondria yang menjana tenaga untuk pengecutan dan juga pengenduran otot. Dan kalau awak perhatikan di sini adalah kawasan antara dua tulang. Kalau ini adalah tulang di antara, katalah ini tulang lutut. Kita ada cecair yang dinamakan cecair synovial yang mengisi ruang di antara tulang dengan tulang. Dan di hujung tulang kita ada satu bahagian yang dipanggil sebagai tulang rawan, bukan tulang dipanggil sebagai rawan. Jadi rawan ni bukan tulang kelas, awak kena faham yang itu. Dan rawan adalah penyambung yang bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Jadi rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Sementara lagi satu lagi bahagian yang awak kena pasti yang dinamakan tendon. Tendon inilah yang menyambungkan antara tulang dengan antara otot dengan tulang, dan tendon
Okey, untuk bincangkan masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian, kita lihat masalah yang di atas ni, orang sakit lutut, ya. Kenapa sakit lutut? Jadi antara masalah berkaitan dengan sendi dan otot yang sering berlaku ialah peredaran pada sendi, kecederaan pada sendi dan otot yang disebabkan oleh aktiviti fizikal dan juga sakit lutut dalam kalangan warga tua.